Okey, Assalamualaikum dan bertemu kita dalam segmen khusus, segmen khas malam ni tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni segmen khusus bersama dengan saya Azrul Fendi Sobri daripada Biro Media Pesaka Malaysia. Jadi malam ni tuan-tuan kita special sebenarnya, dah lama sebenarnya apa nama channel rasmi Pesaka ni tak bersiaran, tapi kepada Tuan Kamarul yang tengah pegang handphone, kepada Siti Rahmah yang juga tengah pegang handphone, boleh tekan butang share dulu. Sempat lagi korang nak share-share sementara saya tak buka apa nama korang punya skrin ni. Sempat korang share bagi orang lain dapat masuk bersama dan bagi orang lain dapat nak dengar sebenarnya apa yang disembangkan oleh panel kita hari ni. Hari ni orang hebat. Orang hebat. Kamarul orang hebat, Siti Rahmah pun orang hebat. Dua-dua orang hebat. Dua-dua yang pernah mencatat rekod yang cemerlang dalam hidup dia orang kan. Sekejap, saya nak tekan butang share sekejap. Sekejap, mana dia? Okey, tekan butang share sebentar. Sekejap korang pun kalau yang dah masuk ni, jangan lupa tekan butang share dulu. Saya nak tekan butang share sekejap. Okey, jom live bersama Siti Rahmah. Oh, hebat ni. Okey. Alright. Tuan-tuan, kita sedang menunggu kalau ada rakan-rakan yang lain masuk. Okey, ada seorang dah masuk ni. Waalaikumsalam Khalid Rezwan. Waalaikumsalam. Saya petik komen anda. Orang pertama yang masuk live untuk malam ni. Jadi mungkin korang yang lain tu belum lagi. Oh, dah ramai dah punya, dah 30 orang. Tak perasan, lupa tekan butang rekod. Okey, baik. Tuan-tuan, okey, baik. Assalamualaikum kembali kepada mereka yang dah pun beri salam. Waalaikumsalam. Dan juga bagi mereka yang dah pun bersama, jangan lupa tekan butang share. Kita nak ajak ramai-ramai masuk. Thank you kerana korang share. Jadi tuan-tuan, malam ni bersama dengan saya special sebenarnya. Saya bawakan saudara Kamarul Arifin, iaitu Setiausaha Biro Teknikal Pesaka Malaysia, dan juga mungkin korang pernah dengar nama Siti Rahmah, olahragawati negara. The only one girls dalam silat yang pernah dapat anugerah olahragawati selepas Al-Jufri mencatat rekod dalam sejarah silat, memenangi kategori olahragawan bagi tahun berapa saya lupa dah. Tapi selepas setahun lepas itu, Siti Rahmah pula mencatatkan namanya dalam senarai olahragawati negara, setanding sebaris dengan Nurul Huda, renang dan sebagainya. Jadi bersama dengan saya, okey, saya panggil dulu seorang-seorang. Saya panggil dulu yang pertamanya, Tuan Kamarul. Assalamualaikum Tuan Kamarul. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Ni sebenarnya cadangan daripada Tuan sendiri ni nak bawa live malam ni kan? Ya, betul. Apa sebenarnya sebab apa nak buat live macam ni? Kenapa tiba-tiba kita nak buat live, nak panggil orang-orang macam ni dalam segmen kita ni? Okey, kita tahu sekarang ni dalam tempoh PKP ni, banyak orang rindukan dengan aktiviti silat. Semua orang nak tengok silat ni kembali meriah, aktif semula dengan pelbagai aktiviti, program pertandingan ataupun latihan. Sekarang ni latihan pun dah tak boleh. So kita dengan cara ini, medium yang kita ada FB, kita ada peluang yang sebegini rupa yang mungkin kita boleh kongsikan dengan kawan-kawan di luar sana yang masih dalam perintah berkurung ni, walaupun sebenarnya tak berkurung pun, cuma kita tak boleh nak berjumpa, kan. Itu saja. So kita harap dengan perkongsian ni, dengan ada saudara Azrul juga, dengan channel beliau sendiri, dapat kita memeriahkan balik. At least kita beritahu di luar sana silat ni masih ada, masih wujud, tak ada apa-apa pun. Tak, saya tengah gelak sebab Siti Rahmah taik bantu saya tahu. Takut sangat dia. Aduh. Risau sangat dia. Okey. Alright. Baik. Dia kejap lagi dia kena soalan dia banyak lagi. Sebenarnya Tuan Kamarul, kalau nak sebut perintah berkurung, kita ni taklah berkurung sangat. Siti Rahmah ni yang sebenarnya kena kurung ni. Betul. Dia orang ni atlet negara ni, saya kira pengorbanan besar ni. Nak balik kampung pun payah kan. Jadi berlatih pun tinggal di MSN, berlatih hari-hari. Lebih kesian dia orang sebenarnya kan. Jadi tak apalah, tanpa buang masa, ramai yang komen mananya Kak Siti dah ni. Saya ambil ni. Kak Siti, saya tengok live ni, Tasha Monwati apa ni. Okay, alright. Jom kita bersama dengan Cik kan? Cik lagi? Masih Cik. Oh, Cik lagi. Cik Siti Rahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu semua. Apa khabar semua cikgu-cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Saya pun dah lama tak jumpa diorang ni kan. Sejak last jumpa masa game mana? Yang last jumpa game apa yang terhampir yang saya turun? Tak ada kan? Bukan pergi Belgium tu lah. Oh, Belgium dah kan? jumpa dekat tempat yang sejuk tu. Tempat yang sejuk.
Ayat dia. Aduh. Dapat yang sejuk, Okey lah. Tapi Siti Rahmah ni tahniah lah sebab antara saya tadi pun dah pun sebut orang yang pertama dalam sejarah silat, wanita pertama yang memenangi, yang ditabalkan, dinobatkan sebagai olahragawati negara. Rekod orang silat ni. Rekod orang silat. Jadi Siti Rahmah, sebelum kita mulakan apa-apa, mungkin Siti Rahmah dapat, mungkin ramai sebab saya live ni kita share dekat wall saya, Cik Kamaru pun share dekat wall dia. Ya. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi mungkin Siti Rahmah dapat bagi sedikit info latar belakang. Siapakah anda? Siapakah anda? Okey, silakan. Saya ada berdebar-debar ni sebab saya kena berdebar dengan dua-dua cik yang suka membuli saya. Okey. Sebab tahu saya Siti Rahmah binti Muhammad Nasir. Saya lahir di Kuala Terengganu. Saya anak ketiga daripada 6 adik-beradik. Saya sudah mewakili Malaysia dalam sukan almost 13 tahun rasanya. Saya alhamdulillah dah 4 kali juara dunia berturut-turut. Alhamdulillah, syukur. Saya ada kejohanan SEA Games, kejohanan Asia Games, pernah menyertai sukan Asia. So macam cikgu-cikgu cakap tadi, saya alhamdulillah pun dapat gelaran olahragawati negara pada 2016 rasanya. Yang which is saya tak expect pun boleh dapat. Itu adalah cita-cita, maksudnya macam angan-angan kalau masuk Bukit Jalil ni, langkah tengok gambar-gambar tu olahragawati ni macam boleh ke? Kalau saya boleh tanya, situ. Siti nak tanya sikit. Awak tak terfikir langsung awak akan jadi olahragawan negara? Olahragawati. Olahragawati. Wan tu lelaki. Awak tak terfikir langsung awak akan jadi? Tak pernah terfikir pun, cikgu. Tak pernah terfikir pun untuk jadi olahragawati. Tapi bila saya tengok gambar-gambar legend-legend dekat atas dinding tu, saya rasa ada dah terdetik dalam hati. Kalaulah gambar saya di situ satu hari nanti. Macam tu. Right. So, tapi alhamdulillah berkat. Itu salah satu punca mungkin awak dapat tengok gambar-gambar yang terpampang dekat MSN. Tapi sebelum ni, macam mana awak boleh mendekatkan boleh minat masuk silat sampai boleh jadi olahragawati ni? Saya sebenarnya daripada taekwondo kan. Semua orang tahu saya daripada taekwondo. Saya main taekwondo. Saya ada panjang cerita ni, aku. Teruskan. Tadi dia kata dia takut tau, tapi tiba-tiba panjang cerita. Nampak? Daripada takut sekarang panjang cerita. Itu yang pelik tu. Okey. Tak adalah. Saya mula-mula main taekwondo. Saya berminat main martial arts, benda yang bermartial arts lah. So saya main taekwondo dalam setahun lebih macam gitulah. Saya bermain taekwondo. Tapi dalam masa saya balik taekwondo tu, saya akan pergi ke training kan, dalam satu tempat ni, dewan ni. Dia akan lalu ke tempat silat tau. Dia akan lalu kat tempat silat. Setiap kali saya lalu kat kita ni, saya nampak ada orang tu main ganda. Dengan seni dia, dengan tu dia kan. So besok saya lalu lagi, saya tengok orang buat jatuhan, ada orang buat guntingan, bermacam-macam beza-beza tau. Ini di mana? Di sekolah atau di mana? Di Majlis Sukan Negeri Terengganu. Okey. Yang gerbang persilatan tu gerbang tu. Gerbang silatan tu. Setiap kali saya lalu situ, saya akan lalu tempat orang-orang silat. So saya nampak lah ada yang main seni kan. Saya kata lawannya bunga ni, lawannya gerak ni, ataupun ada yang buat tangkapan, guntingan. Saya rasa macam tertarik lah. Tapi bila saya lebih mendekati silat, saya lebih membuatkan saya tertarik tu, dia macam because of mungkin silat ni lebih dia dekat dengan agama Islam lah. I think dia penuh dengan adab-adab, dengan tata tertib. Dia ada very small detail yang saya rasa macam lebih dekat, lebih aura tu lebih serasi dengan saya lah. So sebab tu lepas tu saya terus join silat sampai sekarang. So sepanjang main taekwondo dulu, pernah menang atau pernah wakil Terengganu menang tandingan mana-mana? Saya alhamdulillah, saya wakil Terengganu first time untuk taekwondo pergi ke Sukma 2006 Kedah. Okey. Saya dapat pingat perak.
Okey, selepas pada tu baru tukar silat. Lepas tu saya taekwondo target lah kita untuk untuk Sukma Terengganu. Diorang target pingat mas kan, 2008. tapi saya decide 2008. Mhm. 3 bulan sebelum Sukma saya decide untuk tukar pada silat. Oh. Alhamdulillah rezeki saya menang pingat emas. Oh, dalam masa 3 bulan awak berlatih, buat keputusan untuk tukar ke silat dan awak boleh menang emas. Ya. Ni, apa nama adakah menunjukkan bahawa silat ni mudah? Dulu kat taekwondo payah menang, tiba-tiba masuk silat menang pula. Sebab apa 3 bulan boleh menang? Macam mana tu? 3 bulan boleh menang? Saya ingat lagi masa mula-mula saya pergi berlatih kat Terengganu kan. Ada budak Terengganu tu dia lempar saya sebab dia kan kita tenang, taekwondo main tendang je kan. Dia tangkap kaki saya, dia lempar saya, tak bangun saya. Masa tu lah saya lebih lagi nak belajar, lebih lagi untuk fasih lagi dalam dunia persilatan kot. Teknik taktikal dia yang sangat unik lah bagi saya. Lagi nasib interesting. Baik, nasib baik. Maksudnya adalah ada benda tu, adalah dia punya elemen-elemen tu, okeylah, okey. Tapi Siti Rahmah, apa nama Siti Rahmah ni saya kira kalau nak ikut-ikutnya antara pesilat senior lah ni. Sebab lama juga ni dalam grup-grup pesilat ni antara yang paling senior lah Siti Rahmah, Al-Jufri. Tak rasa boring ke? Dah berapa lama duduk dekat MSN tu? Dah rasa macam udah-udah lah tu. Tak rasa macam tu ke? Minat kot Minat kita tu. Kita lebih bila kata boring tu buat bila latihan yang sama mesti kita rasa boring kan. Tapi bila kita dapat bawa nama negara, lepas tu dapat berjaya, bila kita berjaya dapat bawa negara ke satu level ataupun kita berjaya menang ke, kita dapat buat sesuatu tu rasa macam alhamdulillah macam itu mungkin sebab tu kita salah satu sebab Siti keep moving kot. Rasa bila kita dah capai apa kita nak tu, kita rasa ke depan lagi. So macam tak cukup lagi macam lagi nak bawa lagi nama negara, nama silat ni lebih antarabangsa. Bila sekarang dunia masuk kan, lagi kita rasa macam nak kongsi ilmu tu. Macam itulah. So first Siti menang 2008 masa Sukma tu. Lepas tu wakil negara terus. Saya menang 2008 tu, saya dapat panggilan daripada wakil negara. Dalam masa beberapa bulan tu dapat panggilan, saya terus pergi wakil negara. Pergi pertandingan yang mana tu? First game. Masa tu dia panggil saya untuk kejohanan dunia. Tapi kejohanan dunia ditangguh. Okay. Lepas tu barulah ditarget untuk kejohanan SEA Games 2009 dekat Laos. Okay. So itu adalah pingat yang pertama? SEA Games Laos? Sebelum SEA Games tu ada pergi ke tak silap saya ada satu game lagi, Asia Game rasa dekat Vietnam. Saya kurang ingat lah cikgu. Masa tu saya dapat pingat perak juga. Okay. Saya baru first time pergi ke kejohanan yang besar kan cikgu. Macam saya baru kan belajar silat 3 bulan kan. Bila saya masuk Malaysia tu, satu kejutan budaya lah kononnya. Sebab dia orang semua satu tahap level yang bukan level saya, tahap yang tinggi. Senior saya dulu kan. Jadi masa tu Siapa senior ada dalam tu? Yang dah keluar. Hebat tu semua. Siapa? Ada Abang Bob, ada Azrin, Abang Botak, Azrin Malik. Syahril, ada Syaril. Masura, ada Emil Latif, ada Emil Latif. Agak Emil Latif dengar. Ada semua yang top legend yang alhamdulillah saya pernah satu kumpulan dengan diorang. Satu team dengan diorang. Okey Siti Rahmah, saya patah balik kepada kisah masuk silat tu kan. Okey. Kita bukan nak membezakan taekwondo dengan silat, sebab bagi saya semua martial art ada dia punya kelebihan dia. Tapi apa yang Siti Rahmah nampak yang special dalam silat sehingga kan Siti Rahmah rasa this is the best choice? Bukan sebabkan menang pingat emas saya rasa itu pemangkin semangat, tapi apa yang sebenarnya ada dalam silat yang sehingga kan Siti Rahmah rasa the best choice kali ni? Macam Siti cakap tadi kan, Siti rasa macam silat ni berbeza. Dengan dia ada kelebihan sendiri, dia ada unik, so ada aura tu sendiri. For me, Siti rasa macam macam Siti cakap tadi, intipati kalau macam bila dalam seni tu,
dia ada kekerasan kan. Macam kita main olahraga, dalam seni tu actually kita boleh jatuhkan orang. So tu bagi Siti berbeza dengan sukan-sukan lain lah. Dia ada jatuhan, dia ada bawah, atas. Dia very unique. Tapi actually macam saya cakap tadi kan, actually saya dia very close to my heart because dia dekat tau dengan adab-adab Melayu kita, dengan adab-adab Islam. Dia ada tata tertib dengan cara kita bergaul, cara kita tu. Saya punya sendirilah, saya tak tahu orang lain. Saya rasa dia macam close to my heart lah sebab dia lebih kepada adab-adab budaya orang Melayu Islam kita yang lebih dekat pada. Ini saya sendirilah, ini memang daripada heart to heart lah ni cakap. Okay, Rul. Oh ya. Ni sebelum kita pergi soalan yang berikutnya pada dia kan. Okey, saya nak tanya ni lah, apa nama Rul sendiri lah, Rul sendiri. Melihat Siti Rahmah ni sebenarnya sepanjang menjadi wasit juri, sepanjang melihat dia training, bertanding sebagainya, apa yang baru lihat yang specialnya pada dia ni? Sebagai seorang pesilat, terutama silat tanding ni, dia sebenarnya pertandingan silat olahraga atau silat tanding ni, dia mudah saja. Kita tak perlu nak terlampau fancy. So saya lihat Siti Rahmah ni, dia permainan dia simple. Tak perlu banyak sangat fancy berbunga-bunga sebab dalam silat tanding, kita tahu kita masih dalam silat, ada keaslian dan seninya. Cukup dengan bunga pasang 2-3 langkah saja sebab kita sedang mengejar nak dapatkan poin. Poin bukan dekat bunga. Poin dekat serangan yang mantap. Saya nak ingatkan recall balik dulu kita dah pernah bicara pasal macam mana poin dikira oleh juri. Kan? Yang paling penting masuk mantap, bertenaga dan sah dalam sasaran dia. So apa yang saya lihat Siti Rahmah tu, dia permainan dia simple dan mencapai apa yang juri nak. Itu saja. Silat olahraga dia mudah. Yang kita kadang-kadang kita tengok, wah kita terlampau fancy sangat. Tak perlu fancy. Kita bukan pertandingan seni. Pertandingan seni kita masuk pertandingan tanding ke tunggal ganda regu boleh. Tapi soal olahraga dia betul-betul sukan untuk mendapatkan poin. So saya nampak permainan Siti Rahmah dia simple but efektif untuk menang. Sebab itu mungkin dia boleh bertahan lama. Okey, saya merujuk kepada statement Tuan Kamarul, comeback to Siti Rahmah. Siti Rahmah rasa pula apa sebenarnya kekuatan yang ada pada Siti Rahmah sehingga Siti Rahmah boleh bertahan selama ni? Silakan. Soalan cikgu saya soalan wartawan. Boleh sikit. Memang dia wartawan pun. Saya rasa mungkin sebab personally lah, saya rasa sebab jiwa saya kot. Jiwa je tak boleh menang. Mesti ada dia punya skill itu. Skill. Mesti ada dia punya. Saya selalu dapat macam X factor dia. Saya selalu dapat apa ni? Apa orang panggil, kalau dalam DM dalam Facebook saya cakap kan, takutlah tengok Siti Rahmah masuk macam nampak lemah lembut tapi masuk nasib baik menang kan. Saya sebenarnya pegang ada satu guru saya cakap, kalau kita nak buat sesuatu tu, kita nak buat 150%, buat 200%. Jangan buat separuh-separuh. So saya pegang kata-kata dia tu. Apa-apa Siti, yang kita buat tu, kita buat lebih daripada 100%. Kalau awak nak petik nama guru awak tu pun tak apa, ni masa dia. Saya rasa sesuai sangat kita angkat penghargaan buat dia. Yes. Penghargaan buat dia. Boleh, tak ada masalah. Siapa guru tu? Siapa guru? Saya nak tahu tak? Dia sebenarnya ini apa yang Datuk Megat pernah cakap dengan saya, tapi yang tu yang sebenarnya saya pegang lama dah. Tapi bila dia cakap dengan saya cakap, oh okey lah, I'm the right track. Macam okay, alhamdulillah lah. Dan saya selalu pegang macam itulah. Walaupun dalam gelanggang, kalau dia pukul saya 1 kali kan, tak apa, aku pukul kau 4 kali. Attitude. So even saya nasihatkan pada semua orang lah. Bukan dalam silat saja, luar pun. If kita dah pilih satu benda tu, buat 200%. Jadi tak jadi bukan kerja kita. Tapi usaha yang kita buat tu 100% tu, insyaAllah apa pandang. Tapi sebenarnya kat Siti Rahmah lah, ini bukanlah pujian ataupun apalah. Tapi sebenarnya macam ni tau. Saya sebenarnya dah berapa kali, dah banyak game saya perhati tau. Macam dekat Belgium pun saya perhati tau. So bila diorang kata pesilat
yang sentiasa menang, antara yang jarang-jarang kalah. Lepas tu yang ada rekod yang hebat dalam silat saya duk perhati tau, sebab saya jadi wasit juri pun agak lama. Bila saya tengok zaman-zaman ketika saya jadi wasit juri awal-awal dulu kan, karakter pesilat wanita ni yang hebat-hebat ni macam Rina Jordana, macam Azlinda kan. Diorang ni memang karakter diorang memang nampak jantan lah, memang fighter lah. Tapi Siti Rahmah ni bila saya kenal kan, saya perhati, saya kata dia ni macam mana dia ni menang lah. Dia punya karakter lemah lembut dia, cara masuk dia, cara dia tak nampak. Saya honestly ni bukan saya nak bukan nak condemn kan. Saya rasa macam alamak, macam mana dia ni boleh menang ah. And then bila dalam gelanggang pun permainan Siti Rahmah dia tidaklah macam sekeras macam Rina kan. Rina memang kita tahu keras gila punya. Tapi macam bila tengok Siti Rahmah dalam gelanggang pun dia tak nampak tau. Tapi menang. Macam mana kamu lah? Aku pening ah. Mungkin sebab doa ibu saya. Oh, okey. Sebab saya ceritalah kan. Saya pernah kalah tau. Saya bukan terus menang. Saya ada melalui tangga-tangga yang berduri. Jadi saya pernah satu kali dekat SEA Games mana Saya kalah first round. Saya call mak saya cakap saya kalah mah. Lepas tu mak saya cakap emotional sikit lah cerita ni. Sebab lepas tu dia cakap kenapa kalah? Mama dah doakan Siti. Dia cakap macam tu kan. So masa tu, lepas tu saya balik daripada SEA Games, saya rasa Myanmar kot. Saya emotional. Saya macam berniat lah. Saya cakap saya tak akan kalah lagi. Sebab saya tak nak mak saya sedih. Macam itulah lebih kurang cerita dia. Saya tak nak kalah lagi sebab saya tak nak tengok mak saya cakap kenapa kalah. Kenapa? Sebab mama dah doakan. So, mungkin mak saya dah doakan saya, mungkin usaha saya tak selesai lagi. Jadi saya kata saya balik ni, saya akan usaha sehabis boleh yang saya boleh sampai saya berjaya. Sebab saya nak tengok mak saya happy cakap okay lah. Sebab mak saya dah doakan saya, mungkin usaha saya yang kurang. Jadi saya tak nak kalah lagi sebab saya tak nak kasih mak saya sedih. Ini memang saya pegang daripada dulu kot. Daripada dulu saya habis, alhamdulillah. Lepas tu saya jarang kalah. Masa tu tak pernah kalah lepas tu biasalah up and down. Tapi saya memang pegang tu atas mama. Saya tak nak dia sedih, saya tak nak dia nangis kerana saya kalah. Tak. Saya akan pastikan insya-Allah menang. Okey, Siti. Masa Sukan Asia 2018, Siti bertanding? Ya, saya bertanding. Bertanding kan? Okey, apa terjadi masa tu? Apa terjadi masa tu di sana? Game Siti lah, jangan cerita pasal game online. Siti ni game. Tahu tak game, saya cerita panjang sikit lah supaya orang faham. Okay, Sukan Asia tu target saya yang saya sangat nak lah kan. Lepas tu saya ada melalui fasa-fasa, saya ada tangan patah. Saya melalui fisio rehab yang 6 bulan. Saya turun berat. Saya work hard sendiri, alone with the MSN, SN untuk nak capai kepada tahap saya balik dengan turun berat, dengan injury yang teruk. Bila sampai sana, bagi saya lah, saya dah buat yang terbaik lah. Mungkin ada sedikit benda yang kita, to be honest ke, cikgu, saya memang kecewa sangat-sangat apa yang terjadi kat sana. Tapi bagi saya ada sedikit banyak, bukan nak salahkan juri, tapi saya kena akui juga peranan juri kat sana telah kasih kita tertwist sikit lah. Mana mental awak bukan down. Bukan tak nak akui kesalahan sendiri, tapi kena akui ada mainan sikit kat situ yang dia telah atur strategi yang, tapi saya seharusnya buat yang lebih baik lah. Mungkin saya boleh buat extraordinary, I don't know. Tapi masa tu pusingan sebenarnya sangat getir. Tewas tu pusingan ke berapa? Sorry? Masa tewas tu pusingan ke berapa? Final ke atau? First round. First round? Jumpa dengan? Vietnam. Okay. Dan akhirnya Vietnam tu jadi juara ke tidak? Tak jadi juara. Indonesia jadi juara. Indonesia je. Tak apa. So Siti, saya harap kita boleh
boleh baiki lagi lah. Kita tahu kelemahan kita. Oh. Kan kita pun tak perfect semuanya. Kita kena baiki kelemahan kita. Kan. So jangan tengok kelemahan orang lain, tengok kelemahan kita je. Ya, saya pun tak berada di sana masa tu. Saya tak berada di sana. Tak ada. Kita dapat tengok di TV saja dekat sini kat Malaysia. So ya, kalau nak katakan ada permainan ke sebagainya untuk wasit atau juri bertugas, saya tak berani nak kata komen sebab saya tak ada di sana. Tapi lain cerita ramah lain macam senyum tu ada janganlah. Subjek yang saya sangat close sensitif lah sebab pengorbanan yang banyak tapi macam apa panggil tak dapat kita kami ni baik-baik. Okay. Saya nak tarik sikit satu analogi cerita. Pernah dengar cerita pasal Maradona baru-baru ni mati. Dia meninggal dunia. Dan cerita pasal dia sangat popular dengan cerita Hand of God. Hand of God tu ialah dia menjaringkan gol menggunakan tangan. Oh. Tak tahu cerita tu. Dia menjaringkan gol menggunakan tangan dan masa itu final semi-final masa tu dia lawan dengan England. So dia menanduk dan menggunakan tangan. Pemain England kata dia sebenarnya pukul dengan tangan bola tu. Dia tak pernah mengakui. Maradona sampai mati dia tak pernah mengakui yang dia pukul bola tu dengan tangan. Tapi pemain-pemain England semua tak puas hati, jumpa pengadil. Dan pengadil kata tetap jaringan itu disahkan. Okay, so saya nak itu analogi. So sekarang ni pengadil dengan penjaga garisan kedudukan yang jauh sama juga dengan pesilat, wasit dan juri. Dia bermainkan peranan yang beza. Juri bagi markah, wasit mengawal pertandingan. Itulah yang terjadi. Dan sedangkan bola sepak yang kita tahu canggih macam mana, permainan sukan, orang suka pun boleh jadi macam tu. Orang claim jaringkan gol pakai tangan, masih boleh jadi juara dunia. Ini kan pula kita ni sukan yang baru nak meningkat populariti lah. So kita cuba membaiki kelemahan tu, Siti. Awak pun dah tahu sekarang kita ada kamera sebagainya. Cikgu, saya tambahlah. Mungkin saya selalu pesan adik-adik saya, junior saya, jangan salahkan wasit. Salahkan diri kita. Kita harus perbaiki diri kita. Bagus. Jangan sampai orang boleh menidakkan kita. Kita harus berlawan sampai orang tak boleh pun buat apa-apa. Kita harus buktikan yang sampai perlawanan kita sampai orang tak boleh pertikaikan. Mungkin masa tu silap saya harus perbaikilah kelemahan-kelemahan yang ada. Bagus. Anak siapa ni? Okay. Alright. Sebab selalunya pesilat memang akan salahkan juri je. Wasit salah, juri salah. Ni bagus. Bagi motivation dekat orang lain. Okay, saya larikan sikit sampai nama soalan. Sebelum Siti Rahmah bergelar juara, sebelum Siti Rahmah memahat nama sebagai orang yang hebat sekarang ni, mesti Siti Rahmah ada mengambil 1-2 orang yang Siti Rahmah rasa orang yang Siti Rahmah jadikan sebagai idola ataupun panduan dalam bidang silat ni. Wanita lah, senang cakap wanita. Siapa yang Siti Rahmah yang memang dulu terpegun sangat dengan dia ni? Saya wanita. Lelaki tak boleh lah. Lelaki tak cia, lelaki ramai sangat. Perempuan tak ramai. Tapi boleh lelaki dan wanita dua-dua sekali boleh. Dua-dua sekali kan? Saya idola saya lah, Abang Botak. Oh, Botak. Syaril. Dengan masa tu senior saya lagi satu, Emil Latif. Okey. Botak orang mana? Botak orang Pahang ke? Botak orang mana? Oh, orang Pahang. Okey. Emil Latif orang Labuan. Sabar. Aura Botak kan sampai saya world berapa dah, dia punya aura cukup kuat. Saya selalu dengar dia punya nasihat-nasihat tu buatkan saya langkah-langkah lebih faham apa erti silat dan dekati silat dengan lebih baik. Okey, Siti, dalam pengalaman Siti sebagai seorang pesilat ni dah menang banyak kali. Okey, kemenangan mana yang Siti Rahmah rasa yang paling sukar dicapai? Game mana yang paling sukar Siti Rahmah nak capai menang tu, nak capai gold medal tu? Semua susah itu. Semua susah. Saya nampak senang je. Dekat Belgium senang je. Semua susah. Kejalanan semua ada kisah-kisah tersendiri yang sebenarnya ramai yang tak tahu. Setiap kejohanan tu ada kisah-kisah, ada kisah-kisah sendiri yang sebenarnya ramai yang tak tahu kan. Ada yang sedih,
Ada kadang-kadang kita pergi satu kejohanan ni kan untuk diri kita, ada untuk kita buat untuk negara, ada kita buat untuk mak bapak. Ada kadang-kadang satu kejohanan ni orang harap pada kita je. Kita keluar sana cikgu dengan bulu roma kan, sebab kita harus dapatkan emas untuk negara. Ada ketika tu yang kita tak ada choice, hanya masuk untuk menang. Masa tu itu yang paling tough kot. Yang masa kita bawa benda tu, memang kita bawa semua untuk negara, tapi bila satu saat ni orang harapkan kita untuk masuk. Kita pakai bendera Malaysia. Semua orang ni, semua rakyat semua mengharapkan kita dapatkan emas. Masa tu kita masuk langkah kat gelanggang tu, tak ada sikit pun untuk diri kita. Tak ada sikit pun untuk keluarga kita. Kita bawa nama negara je semata-mata. Ketika itulah yang paling berat sekali pada saya lah. Yalah, orang bercakap mudah sebenarnya tau. Saya sendiri taklah. Saya dengan Kamarul lebih expert, lebih berpengalaman, lebih kerap kali. Sebab dia setiausaha, asyik dia yang keluar. Tak ada, sorry melawak. Tak ada melawak. Tapi sebenarnya kan okay. Cuma saya ni kurang bersama dengan you all. Tapi bila saya bersama dengan you all, macam dekat Belgium, macam dekat Vietnam, macam dekat SEA Games sebagainya, orang yang tak melihat korang, dia orang mungkin tak tahu tau sejauh mana korang ni sacrifice korang punya life tau. Saya tengok sendiri, macam saya pergi ke MSN. Sebenarnya saya sampai hari ni pun kadang-kadang masih lagi terfikir tau, atlet macam korang sekarang ni berbanding dengan atlet dulu dia orang tak kena kurung, tak kena simpan dalam MSN sangat. Dia orang berlatih on off. Tapi korang ni bertahun-tahun kot. Bertahun-tahun tinggal di MSN, boleh balik kadang-kadang. Lepas tu memang terikat gila-gila dengan jadual. Saya pergi dekat Belgium, saya tengok dekat Vietnam. Saya tengok sendiri macam mana tangisan air mata korang menitik bila ada atlet, bila ada tim korang kalah. Saya tengok sendiri macam mana korang sendiri sugul bila korang kalah. Saya tengok sendiri macam mana korang kena bangun pagi, kena berjogging, kena buat, sampai saya kata gila lah. Saya juga pernah main silat, pernah juga mewakili negeri ke, pergi ke festival, tapi tak rasa macam mana korang rasa. Korang punya sacrifice bagi saya macam, kalau kalah tu memang kena menangis Memang kena menangis Siti, mungkin Siti boleh komen sikit tentang macam mana Siti dapat berdepan dengan tekanan tu. Sebab korang ni pegang, selain daripada pegang nama negara, tekanan korang nak konsisten dalam nak bagi korang ni boleh teruskan dengan kehidupan macam ni. Gila tau Siti. Macam mana Siti? Silakan. Betul. Bukan senang lah, of course bukan senang. Tapi Siti pun tak tahu macam mana sebenarnya Siti dapat lakukan benda ni. Tapi bagi nasihat Siti, kalau orang tanya Siti selalu tanya dia, minat tak? Minat benda ni. Bila kita minat benda ni, kita akan pergilah. Bila minat, kita ada target yang apa yang kita nak capai. Jangan kosong-kosong masuk, tak ada apa-apa. Masuk sebab nak makan biasa, tak ada. Masuk sebab nak tak dapat. Macam tak sampai tau jiwa tu. So bagi Siti, bila kita ada minat, kita ada target, usaha yang kita insya-Allah boleh lah. Macam cikgu cakap, bosan, mesti bosan cikgu. Bosan mesti kita bosan lah kan, hari-hari benda yang sama. Apa life korang kan? Apa life korang kan? Tapi itulah pergomanan. Itulah pergomanan yang harus kita bagi. Rasanya semua atlet pun sama. Itulah pergomanan yang orang tak nampak yang kita dah lakukan. Kalau dengan pergomanan yang macam-macam lagi sebenarnya, bukan diri kita, keluarga kita, kawan-kawan sosial, semua yang harus kita ketepikan demi, nampak macam klise kan, tapi demi negara. Tak, bukan klise tau. Benda tu sebenarnya kalau orang yang tak faham, orang yang sekadar hanya menunggu korang punya result, menang kalah, dia tak tengok korang punya latar belakang kehidupan korang harian, diorang takkan faham tu. Diorang tak faham. Diorang kena pergi tengok sendiri baru faham. Tak ada boleh, kadang-kadang tak boleh raya. Kita tak boleh tidur macam orang lain, main game sampai pukul 11, 12 kan. Pukul 10 harus makan dengan tetap. Nampak macam benda ni orang tak lakukan. Tak, kita lakukan. Saya lakukan benda tu. Mungkin saya tak tahu lain, saya lakukan. Saya harus berdisiplin. Saya harus menetapkan waktu saya tidur. Saya harus menetapkan apa saya makan. Saya harus menetapkan apa target saya pada tahun ni. Lepas tu saya nak kena tahu teknik mana saya nak kena buat tambahan ataupun buat apa. Saya harus ada saya punya own table. Apa saya perlu buat.
itu saya kena korbankan sosial untuk pergi-pergi jalan-jalan ataupun keluar pergi lepak-lepak sebab saya harus balik awal untuk tidur pukul 10. Nampak macam benda ni macam kelakar lah kau buat ke? No, kita harus buat. Kita harus ikut protokol-protokol ni to be a good athlete actually. Yalah, sebab korang ni macam dah kira macam kerjaya tau, macam bekerja. Sebab korang dibayar allowance, korang macam bekerja. Tapi orang lain bekerja, dia punya life. Orang lain bekerja, dia ada dia punya life. Dia boleh pergi, dia tak ada masalah pun, dia bukannya 24 jam kerja, so dia boleh keluar, boleh sana sini. Tapi you all tak boleh tau. You all tak boleh tau. You all memang terikat sepenuhnya dengan, maksudnya kalau kata dalam sebulan tu boleh katakan 25 hari tu bekerja je. Kan? Betul tak? Dia ada waktu kita boleh balik juga. Tak adalah terikat sangat. Tapi macam kita cakap tu, memang kalau kita betul-betul nak masuk dalam ni untuk dapat target apa yang kita nak, memang kita haruslah korbankan. Tak boleh balik selalu ke kampung ataupun hari raya dekat Vietnam. Orang tengah Allahu Akbar, kita nak training ni. Mungkin semat di dalam dada kita tu, kita dah macam ni untuk memang semat untuk negara kot. Saya ingat lagi waktu-waktu kat Vietnam tu. Tengok tu apa nama, jap. Tengok komen dia orang ni pun. Cikgu Alut Amani komen, Cikgu Alut Sempoi, esok training lambat sikit boleh tak? Malam ni tidur lambat support kat Siti. punya dia warni disiplin tau. Disiplin punya, takut latihan dia orang terlepas. Okey, sambung balik ni Siti pasal Vietnam. Orang macam kita orang lain hari raya tapi kita training kan. Orang lain pergi bercuti, kita harus pergi pertandingan. Benda-benda ni saya rasa semua atlet kena melalui untuk mencapai kejayaan. Okey, yes. Okey, satu lagi dari saya. Sekejap lagi sambung pula si Kamarul. Baik. Apa nama, bila tadi Siti kata melihat teknik dan sebagainya, Siti tak rasa ke macam stres bila ataupun tertekan melihat negara-negara lain sentiasa berubah teknik dia. So korang sendiri sebagai pesilat lama lah, kalau macam pesilat baru dia mungkin tak nampak sangat tau. Tapi macam Siti ni yang dah lama sangat, sentiasa tengok berubah teknik, berubah kemunculan orang-orang ni, ada tak memberi pressure pada ni Siti sendiri? Kalau ikut betul-betul tengok game Siti kan, game Siti berubah-ubah sebenarnya. Tak tahu, okay. tak ada spesifik. Kalau macam Jufri, kita boleh tahu tak? Jufri main itu pattern kan. Siti pun tak tahu apa pattern Siti. Siti just lawan untuk menang. So mungkin hari ni Siti rasa macam side Siti tak bagus. Siti akan train side Siti bagus. Tiba-tiba pada game yang Siti target tu, side Siti yang akan jadi game Siti dah tukar dah. Orang ingat Siti main layang. Tapi padahal Siti dah main side. Dia akan bertukar mengikut kejohanan-kejohanan. Kalau Siti lah. Siti tak ada pula spesifik teknik yang Siti selalu pakai. Jarang Siti akan spesifik. Dia akan berubah-ubah. Tapi of course Siti tengok negara-negara lain. Kadang-kadang ada macam pelbagai-pelbagai kan. Ada yang dulu tak pandai tenang, waktu sampai pandai. So kita ambil tu sebagai satu semangat lah. Supaya kita boleh ubah juga. Supaya kita tak stick pada satu teknik je. Kita boleh bertukar. Mungkin dengan orang ni kita main lain, dengan orang ni kita main lain. So it's a good thing lah bila kita tengok ada atlet-atlet luar negara lain yang baru ada macam-macam teknik. Bukan, Siti tak rasa benda tu tertekan lah. Siti ambil sebagai satu semangat kot. Ya. Okey, sebelum saya bagi pada Tuan Kamarul untuk nak sambung soalan, saya selit sekejap. Ini permintaan daripada pihak MSO, sedikit iklan di sini. Limited edition face mask yang dikeluarkan oleh pihak MSO, iaitu face mask silat. Ada 4 design silat pesaka Malaysia, dan saya kira design corak yang cantik sebab dia melitupi design muka dengan cukup selesa. Kalau ada yang minat, boleh tu ada nombor WhatsApp 0193975127. Dia orang tengah buat promotion sekarang ni. Promotion dengan harga cuma RM24.90. So kalau ada yang berminat, boleh
Boleh WhatsApp nombor yang tertera. InsyaAllah lepas ni sebelum saya tamatkan live, saya akan paparkan sekali lagi. So Kamarul, come back to you bersama dengan Siti Rahmah. Go. Okey. Right. Okey, Ya, Siti. go. Apa nama tadi Siti cerita pasal macam mana peritnya berlatih, lepas tu untuk negara kan. Siti sendiri cakap betul-betul klise sangat. So saya nak tanya, selain daripada kalau kita sebagai atlet negara, kita dah terima allowance sebagai atlet negara, ada allowance, gaji lah macam tu kan di sana. Saya tak nak tanya pasal gaji Siti berapa, saya tahu. Tapi apakah imbuhan yang Siti dah dapat setiap kali Siti menang tu? Maksudnya MSN bagi apa saya dengar cerita Syakam skim hadiah kemenangan kan. Ya. Apa yang Siti dapat selama ini, berapa bukan total, maksudnya setiap kali menang tu jenis-jenis penyertaan pertandingan yang kita masuk tu berapa kita dapat kalau sebagai seorang pesilat? Kalau fancy tu kita dapat apa? Siti nak apa tu jawab pasal yang klise tu kan. Bukan Siti kata benda tu klise lah. Tapi orang selalu nampak benda tu, ya ke kau buat untuk negara. Tapi kita sememangnya atlet negara kita. Especially kalau Siti nak cakap untuk atlet silat sendiri. Yep. Kita masuk dalam sana bawa bendera negara kita. Lebih daripada keluarga kita sebenarnya. Saya rasa pengorbanan kita tu untuk negara lah, insyaAllah. Lepas tu tadi apa cikgu cakap? Imbuhan. Dia ada imbuhan ni adalah berbeza-beza. Kena cakap ke? Malu lah. Tak, contoh kalau sukan C, kalau kita menang emas kita bawa apa? Kalau sukan C. Kalau sukan C, yang emas banyak sangat. 20 kot. 20 Wow. Tiap tahun dia akan ada macam announcement daripada Menteri Sukan. Oh, okay. Depends. Biasanya berubah naik ke berubah turun? Dia depends. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang perak dengan dia tak dapat apa-apa. Kadang-kadang dapat. Okay. Tapi alhamdulillah lah Siti main silat. Kita nak bagi semangat pada okey. Jap, sebab saya takutkan terlepas soalan ni. Sebab ada soalan penting dah banyak kali dia tanya nak bagi soalan. Itulah saya pun nak bacakan juga ni. Bacalah Fikri Fight ni. Dia kata apa soalan untuk Siti Rahmah. Fikri Fight ni dia soal Siti. Dia bagi 3 tanya, soalan. Soalan pertama, apa perasaan Siti Rahmah bila berlatih semasa PKPB? Itu dulu. Okey, Siti itu dulu. Apa perasaan saya masa berlatih dekat PKPB? Semasa PKPB ni. Di sini, di Majlis Sukan Negeri. Ya, Majlis Sukan Negara yes. Sekarang ni. Sama ke tak? Ada beza? Sama lah. Sekarang ni kita masih dalam quarantine base. So kita tidak boleh keluar ke suka-suka hati pergi keluar, pergi makan kat luar ke, pergi mana-mana, tak boleh keluar. Melainkan kita ada urusan penting yang kita harus minta permohonan pada pengurus sukan. Tapi selain tu kita memang kena duduk dalam ni dan training macam biasa. So ada satu tahap tu mesti kita akan ada up and down lah. Akan rasa macam buat apa ni lamanya tak buat apa-apa, buat ni je kan. Kita akan rasa down, rasa macam tak semangat. Balik pada apa yang target kita lah. So sekarang ni kita punya target, setakat kita tahu kita punya target lah untuk world champ kan. So bila kita down, of course lah boring cikgu kan. Duduk dalam ni je, tak boleh gerak ke mana. Tak boleh keluar, tak boleh pergi mall, tak boleh. So balik-balik lah, bila kita down je, balik-balik. Apa target? Target. Baru diingat target, baru back on track balik. Biasalah cikgu, kita manusia juga kan. Dari up, itu kita down. Bila down kita jangan sampai terlandas daripada track lah. Balik track balik. Terlandas pada track tu yang susah sikit. Sekali down sikit, cepat-cepat balik track. Ya, okey. Soalan kedua. Apa pandangan Siti Rahmah pada peraturan baru ni? Apa pandangan Siti Rahmah peraturan baru ni? Peraturan baru. Siti rasa lebih silat ni lebih diinovasikan, lebih macam upgrade lah. Dia lebih agresif, lebih
terbuka. So I think untuk kita nak kembangkan lagi silat ni untuk masa Olimpik, untuk lagi kasih lagi orang lebih suka berminat, bukan kita saja di luar negara, seluruh negara, sebab lebih tertumpu pada silat like yang agresif, yang padat, yang tidak ada, yang siasa on kan. Sama je sebenarnya dia macam dulu, tapi sekarang ni macam lebih Ekstrim lah. sebenarnya ekstrim sikit, tapi sebenarnya macam siku semua dulu pun ada juga kan cikgu? Ya. Boleh. Betul. Dia pun ada juga. Ada. So sekarang ni dah ada semua boleh. So lebih ekstrim. Lebih mungkin akan untuk negara-negara yang luar lebih buka mata, boleh lebih mengenali silat, lebih minat untuk kita masa depan insya-Allah Olimpik. InsyaAllah. Diterima. Okey, soalan terakhir daripada dia ni. Boleh bagi tips sikit untuk silat training semasa PKPB, pesilat yang di luar, yang duduk di rumah ni. Macam mana dia nak training ketika PKPB ni? Ini patutnya tanya orang yang luar dekat ni. luar ni kurang jelas. Dia orang boleh keluar ke rumah? Latihan di kawasan PKPB tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Saya sendiri dekat rumah. Training kat rumah. Training kat rumah. Macam rumah macam biasalah. Kita yang harus tu kena ada keinginan. Kalau ada keinginan tu mesti kita training. Training macam biasa. Training macam mana? Macam biasa yang kita training kat luar tapi buat dia je kat dalam rumah. Sebenarnya tak ada alasan pun. Tak ada alasan pun PKPB ke apa. Tak ada alasan pun. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Ya. Siapa ni? Okey, saya okey je duduk MSN asalkan jadi roommate kat Siti. Okey. Alright. Okey, ni soalan dia. Macam mana Siti dan pasukan Malaysia mengekalkan momentum tanpa sebarang kejohanan kompetitif? Maksudnya tak banyak game. Macam mana Siti Rahmah dan juga pasukan Malaysia mengekalkan momentum tu? Game tak banyak ni. Ni good question. Sebab game tak banyak. Game tak banyak ni. Dan dia bukan senang. Yes. Bukan senang. Saya rasa mungkin dalam apa orang panggil lah. Sekejap. Dengan training yang konsisten dan perancangan persatuan kebangsaan pesaka yang membuat macam-macam program, insya-Allah momentum tu akan sentiasa ada. Yang konsisten yang training kita macam biasa je konsisten dengan program pesaka yang ada kejohanan friendly match, ada program-program tertentu yang pesaka telah atur, insya-Allah kita akan sentiasa mengekalkan prestasi tu. Okay. Dengan program ISN, gym yang sama, program ISN, gym dengan teknik, taktikal, bersamping dengan program-program pesaka. InsyaAllah kita akan dapat mengekalkan prestasi tu. Apa nama Siti ni yang paling tua ke dalam grup wanita di skuad kebangsaan? Ya cikgu. Sebab apa ni dia kata adik-adik junior di MSN kata Kak Siti sporting tapi tegas. Maksudnya memang leader, memang leader pada orang. Saya tak dapat tengok. Saya nampak. Ramai mengutuk ni. Oh ya. Tak ada. Tapi okey, apa dia? Apa nama memang leader untuk wanita ke? Memang leader dia orang ke macam mana? Tak adalah leader. Tapi saya yang paling tua. Saya garang sikit cikgu. Oh, garang. Bukan garang lah, tegas. Bukan garang tegas. Sikit, memang nampak garang pun. Tadi kata lembut kan? Tak, dia lembut tu pada physically, tapi dia ada dua benda, physically and character. Dia ada orang dia lembut tapi dia nampak tegas, ada orang dia tegas tapi dia nampak keras tapi dia nampak lembut. So lain tu. Saya tegas kot. Saya tegas dalam latihan. Saya tak suka orang buat latihan main-main ataupun lebih-lebih kurang ketawa, tak fokus. Ini memang kena dengan saya. Kamu sambung soalan? Ya, saya ada satu soalan ni daripada Khalid Rizwan. Soalan saya simpan. Dan soalan ni saya dah bocorkan pada Siti Rahmah sebelum ni. Ada soalannya bunyi daripada Khalid Rizwan, apa perancangan masa depan Siti Rahmah sekiranya selepas bersara sebagai pesilat, sebagai atlet? Perancangan saya lepas bersara. Saya ni nak sangat mencurahkan apa ilmu saya ada. Nak sangat saya beritahu pada anak muda apa yang saya punya pengalaman selama 13 tahun dalam Malaysia team lah. Nak sangat kalau saya berpeluang, saya naklah contribute apa balik pada negara atau mengajar balik, jadi jurulatih dalam sesama, jadi jurulatih lah.
Saya rasa macam apa panggil? Pengalaman tu terlampau banyak cikgu. Kadang-kadang rasa macam nak siapa ni? Nak lah bagi pada anak-anak muda. So kalau boleh nak jadilah jurulatih. InsyaAllah satu hari nanti saya dapat jadi jurulatih. Mungkin jurulatih Malaysia, jurulatih pelapis. Kalau Pusaka ambil. Boleh. InsyaAllah. Itu memang dalam perancangan Pusaka. Ya, kita dalam Pusaka memang dalam perancangan untuk adakan tim pelapis, insyaAllah. Kita dah lihat dah sebelum, kita dah hantar satu tim Malaysia B ke pertandingan silat pantai di Phuket last year. InsyaAllah kita tengoklah, kita akan ada satu lagi tim pelapis. Dia masalah sebenarnya pasal peruntukan. Rasanya kita bermaklum kan peruntukan. So kena adakan satu lagi tim pelapis, kita kena ada tambahan peruntukan lagi. Walau bagaimanapun yelah, sebenarnya pesilat-pesilat ramai di luar sana. Kita ada sukan Sukma, walaupun Sukma tahun ni tak ada, tapi sebelum ni pelapis pun kita ambil daripada Sukma juga. Kalau tak silap saya, dalam tim negara sekarang ni ramai budak-budak Sukma yang lepas kan, yang menang 2018. Ada. Betul So, Rol. Apa nama Siti Ramah 13 tahun dalam skuad kebangsaan. Sepanjang kau kenal tim Malaysia ni, sejak daripada dulu-dulu sampai sekarang, siapa yang wanita yang rasanya yang paling lama betul-betul dalam skuad kebangsaan? Mastura kot, Mastura Sopuan. Lama Antara yang lama lah Mastura Rina Jordana. Oh, Rina apa lama kan. So lepas ni Aselinda. So apa nama Siti maintain lagi 7 tahun, bagi cukup 20. Lepas tu dah boleh jadi nama, dah boleh direkodkan lah sebagai pesilat paling lama kot. Kan? Kan? Okey, sambung soalan. Okey, Kuat musik je Azrul. Apa ni soalan saya untuk Pusaka, ada tak rancangan Pusaka untuk mengembangkan bakat pesilat bukan Melayu di Sabah dan Sarawak untuk mewakili negara? Kalau saya nak cerita pasal wakil negara daripada Sabah Sarawak, ramai. Kita ada non-Muslim daripada Sabah, iaitu sekarang ni Meriwati yang main solo kreatif, betul? Lepas tu kita ada Esther daripada Sarawak, main kelas bebas puteri. Kita ada siapa nama yang bebas putra apa? Bilish. Putra Bilish. Kita ada Bilish juga non-Muslim daripada Sarawak yang wakil negara sekarang. Kan mungkin nama dia belum naik lagi sebab dia baru je masuk dalam tim negara kan. Nama dia orang Esther Tera. Saya bah tu cikgu. Ya betul, Esther Tera. Terima kasih masuk. Dia orang ni baru masuk dalam tim negara kan selepas Sukma tempoh hari. Ada yang terpilih daripada Sukma, ada juga yang terpilih daripada Kejuaraan Kebangsaan 2018. So ada juga Nur Syazira. Saya tahu awak dari Sabah, tapi awak Muslim. Ni cerita pasal soalan ni tadi cerita pasal non Muslim, bukan Melayu. So cuma yang kita tak ada lagi ialah pesilat mungkin daripada Cina, bangsa Cina dan bangsa India. Kan dulu ada tahun 80-an, awal-awal 90-an ada. Sekarang ni belum ada lagi. InsyaAllah lah kalau kita buka lebih banyak penyertaan selepas ni kan, kita pun nak tengok juga kan bangsa-bangsa lain ikut serta. Tapi ada, kalau tengok yang kita buat visual silat tu, ada pesilat Sukma daripada Perak kan, Cina kan? Oh ya. Kan? Kan? Dia main tunggal kan? Tak ada, dia main olahraga pun ada. Nampak ada je sebenarnya. Sebenarnya ramai. Cuma mungkin universiti. Ada universiti yang betul. Open universiti ramai yang bukan Muslim. Universiti banyak. Ramai. Ni pun dia kata ni belum ada peluang untuk wakil negara je lagi. Betul, cuma kelebihan Esther ni, Esther dah hafal Al-Fatihah. Okay. Alright. So apa nama lagi? Apa perancangan masa depan selain daripada nak jurulatih? Nak berkahwin? Soalan yang bombastik tadi, berkahwin? Tak, lagi satu dia ada jodoh mestilah nak berkahwin. Lagi satu dia berniaga ni. Kan dia berniaga ni. Dia peniaga. Saya ada buat perniagaan kecil-kecil. Aha. So adalah perancangan lagi untuk buka
kafe ke, insyaAllah. Dia sekarang ni jual apa? Oh sekarang yang kita punya family business lah saya panggil business. Saya ada buat pengilangan tempe dan tahu, family business. Saya juga ada buat macam baju macam untuk yang kita kawan-kawan kita keluarkan baju-baju kurung. Ada sikit-sikit bisnes kecil-kecil tu. Tempe bukan orang Jawa ke? Orang Jawa. Orang Macam mana orang Ganu buat tempe ni? saya mungkin ada. Saya dah lama cikgu daripada saya kecil ni. Family business ni memang ada buat pengilangan tempe. Kita orang ada buat tempe, tahu. Lepas ni boleh panggil nama tempe Siti Rahmah. Janganlah, jangan. Lepas ni Siti Tempe. Itu saya makan. Itu tempe. Siti tempe. Okey je kau. Okay. Alright, saya kira mungkin kita dah pun dah menghampiri hujung segmen ni. Jadi mungkin Kamarul, saya bagi satu floor untuk last question yang paling mengancam lah pada Siti Rahmah ni. Silakan. Paling mengancam banyak dah soalan dah bagi kat dia ni. Tanyalah lagi ni tadi ada jap. Tadi ada orang tanya pasal macam mana nak jaga pemakanan. Sebab atlet ni kan. Boleh kot share sikit. Jaga pemakanan. Disiplin lah. Kena jaga disiplin pemakanan. Eat right lah. Eat the right food. Kalau macam kita atlet, kita kena makan yang betul lah. Kita training teruk kan. So protein kena cukup. Sayur kena, nutrien kena cukup. Kita punya air kena cukup. So jangan makan oily. Basic lah kan. Jangan makan oily. Jangan makan benda-benda yang berminyak. Ataupun air yang bergas. Ataupun makanan-makanan yang banyak lemak. Kena pilih lah. Pilihan makanan yang tepat. Bukan tak boleh makan. Tapi pilihan makanan. Kena makanan yang macam saya cakap tadi lah. Pilihan makanan yang tepat. Dan kita harus macam kita training yang teruk. So protein kita kena intake yang cukup. Ataupun minuman kita kena ada intake yang cukup. Selepas kita punya berpeluh dah banyak. So pemilihan makanan dengan tepat dan intake yang cukup. InsyaAllah. Benda boleh Google aja betul kan? Ni satu soalan daripada Alice Harun Husin. Apa pandangan Kak Siti mengenai MSN nak hantar atlet muda atau pelapis ke SEA Games tahun depan? Saya rasa it's a good thing. Tapi tengok sukan masing-masing lah. Saya rasa bagus lah. Pendedahan untuk atlet-atlet muda ni untuk pergi ke SEA Games. Tapi ada dia tengok sukan. Ada setengah-setengah sukan yang boleh yang untuk atlet-atlet muda ke depan. Ada setengah dia perlu campur. Depends on sukan kot. Saya rasa MSN untuk hantar atlet-atlet muda ke SEA Games ni baguslah untuk pendedahan untuk atlet-atlet muda. Okay. Ini ada soalan dari Ibu Tini. Mana pergi anak saya Al-Jufri? Ni ibu ni pada Ibu Al-Jufri kat hospital ke? Kita tak nak war-warkan kat dalam FB kan, tapi untuk maklumannya anak kepada saudara Al-Jufri ni sekarang ni ada di hospital, tak berapa sihat. So Al-Jufri terpaksa balik, terpaksa keluar daripada MSN Bukit Jalil, jaga anak di hospital. Jadi dengan kebenaran khas lah Pesaka Malaysia juga MSN. So itu sebab dia tak dapat live hari ni. So kita gantikan dengan Siti. Tapi Siti ni bukan tim pengganti. Siti memang dalam list kita untuk panggil masuk dalam wawancara. Cuma Siti sepatutnya minggu depan. Tapi oleh kerana Wajuri tak ada ni, so kita minta Siti datang lah. Okey, soalan terakhir kita berdoakan semoga anak Jufri cepat sembuh. Boleh, insyaAllah, amin. Nanti kita doakan. Cuma soalan terakhir daripada saya. Siapa Siti Rahmah kalau bukan sebagai seorang pesilat? Kalau Siti tak main silat, Siti ni apa? Siti Tempe. Pernah Siti fikir saya akan jadi apa? Seorang pesilat. Diorang kalau selalu cakap saya ni ustazah cikgu. Ustazah? Mungkin satu kan, mungkin kalau saya bukan ustazah orang silat saya mungkin jadi
cikgu ustazah-ustazah di sekolah-sekolah agama, insya-Allah. Bagus. Okey. So okey lah. Okey, Siti, my last question lah. Adakah ni ada habis last. Okey, apa nama, adakah dengan seorang pesilat wanita lah terutamanya, kalau sudah mendirikan berkahwin, akan mungkin menyebabkan dia punya prestasi dia akan merosot? Pendapat Siti? Pendapat Siti Yes. Dia berbalik. Siti suka pada diri sendirilah. Kalau macam mana nak cakap kalau kita ada disiplin ataupun ada target kita sendiri, insya-Allah boleh cikgu. Tapi kita kena, kalau aku susah kan, tu saya kata balik pada diri kita sendirilah. Kalau ada disiplin atau target yang kita dah tentukan, kita insya-Allah boleh lakukan. Kenapa pesilat-pesilat lelaki boleh, kenapa kita pesilat perempuan tak boleh? Lelaki lain. Saya ni wartawan. Lain je. Bila wartawan pun, kebanyakannya wartawan yang lelaki ni kahwin macam mana sekalipun, dia masih lagi perform. Tapi bila wanita ni, bila dia dah kahwin, dia dah mula tak berapa nak cemerlang. Dia dah mula, sebab dia punya komitmen lain tau. Komitmen dia lain, different. Tak adalah. Saya tengok ada satu, saya punya senior dulu kan, Mastura Sapuan. Dia, walaupun dia masa dalam tim baru-baru dulu, dia sudah berkahwin, dia sudah ada anak 1, 2, tapi dia masih lagi dapat mendapat kejuaraan lah, dapat minyak emas. Dia dah masih lagi dalam tim selama, tak salah saya, dia dalam 12 tahun ke 13 tahun juga dalam tim. Masa tu dia sudah berkahwin, sudah ada anak, tapi komitmen dia dengan minat, dengan semangat jiwa dia yang kental, dia dapat duduk dalam tu dan dapat kekalkan kejuaraan. Jadi kita dapat Azrul, tak, ya. Kan ada kehendak saya diri. rasa lah kan, lelaki yang hendak menyunting Siti ni, dia mesti orang yang memahami dia, dan kalau boleh dia tu orang silat juga. Kan, sebab dia akan terpisah lama. Nak pula kalau ada PKPB, memang tak boleh jumpa, agakkan WhatsApp saja kan. Kena betul-betul memahami dia lah. Yalah, tapi kan, kalau merujuk kepada perbandingan yang Siti bagi kepada siapa ni, Mastura. Mastura tu bermaksud Siti kahwin next year, so Siti ada lagi 7 ke 10 tahun lagi untuk bersilat. Sebab tadi katanya Mastura boleh pergi sampai 13 tahun 14 tahun dalam surat kebangsaan. So Siti boleh pergi lagi tu walaupun kahwin. Tak ada. Maksud Kan? Siti, perempuan dengan lelaki tidak ada beza. Tapi semangat jati diri kita tu harus kuat. Okay. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Okey lah, Kamarul. Okey, kita kena bagi ruang Siti untuk berehat. Sebab dia orang ni atlet tak boleh lama. So Siti, last word from you, nasihat pada semua orang, silakan. Your floor now, untuk semua orang, silakan. Siti cuma nak berterima kasih kot. Nak berterima kasih dengan semua yang banyak mendoakan Siti selama Siti mengenali Siti, yang sentiasa bagikan Siti semangat, mendoakan. Terima kasih banyak-banyak Siti, terima kasih pada pesaka, pada Datuk Megat yang sentiasa bagi Siti semangatlah, dorongan pada jurulatih Siti yang tidak pernah henti-henti bagi curahkan ilmu, tak pernah henti-henti bagi bimbingan. Siti nak berterima kasih pada MSN, ISN, sentiasa membantu masa Siti injured, masa Siti down, masa Siti dalam keadaan tidak betul, tapi diorang sentiasa support pada kawan-kawan Siti, terutama pada family Siti yang tak bagi sokongan lah, up and down, dia sentiasa ada di belakang Siti. So, Siti, seluruh warga silat yang sentiasa mendoakan Siti, yang sentiasa bagi semangat, yang walaupun kadang-kadang tak pernah jumpa Siti, tapi dengan doa-doa diorang, guru-guru semua, wasit-wasit juri yang tak pernah lupa, yang sentiasa yang dalam mantu Siti ataupun mendoakan Siti. Terima kasih banyak-banyak Siti ucapkan. Siti nak bagi tahu pada semua, kalau siapa-siapa, kalau kita nak buat sesuatu benda ataupun kita pilih benda tu yang kita minat, make sure Bismillahirrahmanirrahim kita buat, tapi macam Siti cakap tadi, kita buat dengan macam guru Siti cakap tu, buat tu 100%.
bukan dalam silat, luar silat, buat sesuatu dengan keikhlasan, dengan target kerana Allah SWT. InsyaAllah dipermudahkan dan berjaya. Okay, alright. Thank you Siti. Dan saya kira pada satu penutup yang siapa kata tak pandai cakap? Siapa kata boleh je pun sebenarnya. Pesilat negara ni kena juga pandai bercakap. Dia kena jadi macam atlet lain. Dia kena sebab pesilat juga apa nama atlet silat juga sebenarnya personality untuk semua orang. Dia kena tampil. Takkan nak tunggu player bola je yang orang nak highlight, takkan nak tunggu. So takkan nak tunggu Nicole David je yang tampil di depan kan. So bagi saya tadi Rol ramai yang komen minta apa nama Wana lah, ada yang minta Fauzi Khalid lah, ada yang minta itu dan ini. Saya kira menarik sebab ni pun dia maintain 100 lebih orang tengok live ni. Bermaksud orang nak lagi. So tak apa, kalau macam tu kita boleh jadikan nanti sebagai segmen yang fix. Kita akan panggil lagi 2-3 orang yang lain. Kita panggil lagi yang lain. Tapi dengan syarat diorang tu bukan sekadar fighter dalam gelanggang lah. Diorang juga fighter untuk berkata-kata lah. Sebab nak masuk segmen saya ni, dia kena pandai bercakap. Kalau tak pandai cakap, mampus. Kan? Mampus dia. Cikgu, terima kasih jemput saya, Cikgu Marul, Cikgu Azrul. Sama-sama. Terima kasih. Ingat saya. Jumpa lagi InsyaAllah Siti. InsyaAllah baik Siti. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. InsyaAllah. Okay Rol. Now sebelum kita tutup Rol. So macam mana? Kau rasa macam mana? Kau rasa benda ni patut diteruskan ke? Aku tak pernah rasa sanksi kalau segmen macam ni kita buat. Kan tentang ikon silat negara. Aku sebelum ni pernah beritahu kau, kalau kita tak dapat Siti ataupun Al-Jufri malam ni, kita nak cari pelakon-pelakon silat je kan. Kita ada ABUs yang boleh main silat. Kita ada Ruzaidia Ni masih live Masih live Ni masih live Ya, aku tahu. Okay, alright. Kita boleh saja panggil pelakon yang bersilat. Contohnya sebab kita nak ikon silat. So kita nak meriahkan lagi Pesaka Malaysia punya FB page ni. Kita nak dalam masa yang sama kita sebenarnya mendidik kan. Kalau kita dapat panggil mereka beritahu bahawa silat ni sebenarnya ada kerjaya. Ada sebenarnya kerjaya dalam silat. Tak semestinya jadi atlet. Tak semestinya pun boleh jadi pelakon. Kan? Tengok Ruzaidia Abdul Rahman. Dia pelakon. Mungkin depan ni kita akan panggil Wak Didi. Kita panggil ABUs. Lepas tu kita panggil jugalah pesilat lain sebelum atau bekas pesilat. Ada cadangan tau. Diorang suruh saya interview dengan Aril yang buat filem Geran. Sebab dia bawa satu dia berani buat satu filem silat kan. Bukan senang tau nak ambil jalan, nak laburkan duit buat filem silat. Sebab mungkin akan drop, tapi dia menang award banyak tau. Ya, dia menang award di luar negara. Negara banyak dia menang. So saya kira mungkin antara mereka boleh panggil juga guru-guru lama kita buat, tak ada masalah. Tapi masalahnya guru lama nak tekan link ni masalah ni. Nak masuk dalam live ni kan. Tu masalah dia kan. Tapi tak apa. Masa akan datang yang guru-guru lama tu kita mungkin dapat jemput dia. Kalau kita dapat jumpa satu-satu program, kita pergi jumpa dia orang. Kita pergi menziarah sambil kita buat acara live macam ni. Betul. Tapi saya nampak okeylah, saya nampak maintain 100 lebih orang tengok. Tak apa, kita faham. Tapi insya-Allah jika program ni korang nak, kalau korang semua masih lagi rasa program sebegini patut diteruskan oleh Pesaka Malaysia, saya berbesar hatilah untuk bagi masa saya lah. Saya pun sibuk tapi saya akan bagi masa saya untuk nak menguruskan program-program macam ni demi untuk warga silat. Warga silat ni sebenarnya dia kadang-kadang dia perlukan suntikan semangat. Bukan sekadar perlukan latihan fizikal, tapi suntikan semangat. Untuk dia orang ni kurang-kurang nampaklah jati diri kita tu kan, betul tak? Okey, saya kira itulah dia untuk malam ni Marul. Sebelum saya tutup live ni, sekali lagi lah sebab sekarang marah dia orang saya tak letak iklan ni. Sekali lagi iklan ni limited edition face mask daripada Pesaka Malaysia. Siapa yang nak boleh WhatsApp nombor ni 0193975127 limited edition dari keluaran daripada MSO. Sekarang tengah promosi RM24.90. Baik, insyaAllah kita akan terus lagi bersama dengan korang semua. Kami tak boleh nak bagi fixed time ataupun fixed date, tak boleh. Tapi tunggu je hebahan-hebahan yang akan dibuat di dalam page Pesaka dan juga dalam wall saya, dalam wall Cikgu Kamarul. Kita akan war-warkan. Mungkin lepas ni, mungkin minggu depan bersama dengan
saudara Al-Jufri jika keadaannya telah pun cuba okey. dapatkan insyaAllah. Doakan juga saudara Al-Jufri anaknya sihat walafiat, segera sembuh, supaya dia juga boleh tumpukan balik perhatian dia ke dalam latihan di Majlis Sukan Negara kan. Okey, Kamarul. Nanti juga semua Pak. Yes, thank you Kamarul. Baik. Jumpa lagi. Baik, thank you pada semua yang share malam ni. Thank you pada semua yang sudi share dan teruskan bersama dengan Persekutuan Silat Kebangsaan page rasmi Pesaka Malaysia. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum.